Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah berharap agar anak-anak berada di dalam keadaan sihat sejahtera, dan Ustazah berharap juga agar anak-anak masih lagi bersemangat untuk menuntut ilmu. Hari ini Ustazah ingin berkongsi pembelajaran tajuk buruj. Okey? Kita tengok pada objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini Ustazah berharap antum dapat menyatakan definisi buruj dengan betul. Yang kedua, antum boleh mengenal pasti bentuk buruj dengan namanya. Dan yang ketiga, antum boleh menerangkan kegunaan buruj. Okey, kita pergi kepada maksud buruj. Apa itu buruj? Buruj ini ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu di langit pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Kenapa bukan waktu siang? Sebab pada waktu siang cahaya matahari ini terlalu terang. Jadi susah nak nampak buruj itu di langit. Waktu yang sesuai adalah waktu malam. Bentuk-bentuk buruj. Sebenarnya Kesatuan Astronomi Antarabangsa bersepakat ada 88 buruj di langit ni, tetapi yang paling menyerlah cahayanya di waktu malam tu adalah 4 buruj ni. Kita ni duduk dekat Malaysia, kita berada di garisan khatulistiwa. Kalau tu tengok dekat gambar bahagian bumi ni terbagi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan, di mana buruj-buruj ni muncul. Kita berada di garisan khatulistiwa, maka buruj-buruj ni akan muncul di hemisfera utara dan juga selatan. Jom kita tengok apa 4 buruj tu. Okey, buruj yang pertama adalah buruj biduk. Kalau anda tengok buruj ni menyerupai seperti apa ni? Seperti gayung kan? Ataupun senduk mak masak kat rumah tu. Buruj biduk ni dia muncul kat hemisfera utara. Jadi dia tunjuk arah utara. Dia muncul pada bulan April hingga Jun. Dan sebenarnya buruj biduk ni dia sebahagian daripada buruj Ursa Major. Kalau anda tengok dalam buku teks ada gambar beruang ni. Jadi ambil sebahagian ni buruj biduk ni. Nampak kata daripada waktu malam. Buruj yang kedua adalah buruj pari. Buruj pari ni adalah buruj yang menyerupai seperti layang-layang. Walaupun namanya pari. Dia muncul di hemisfera selatan dan menunjukkan arah selatan pada bulan April hingga Jun 8 hingga 10 malam. Buruj yang ketiga adalah buruj Scorpio. Buruj Scorpio ni menyerupai seperti apa? Seperti kalajengking. Dia muncul di hemisfera selatan tapi dia tak menunjukkan sebarang arah. Dia muncul pada bulan Jun hingga Ogos 8 hingga 10 malam. Jelas Buruj belantik pula. Buruj belantik ni menyerupai seperti seorang pemburu yang bawa pedang, ada tali pinggang. Tapi kalau kita tengok dekat atas ni macam dia nak memanah. Tapi sebenarnya dia bukan nak memanah ni, dia bawa shield dia. Dia muncul antara hemisfera utara dan hemisfera selatan, menunjukkan arah utara bermula daripada bulan Disember hingga Februari. Okey, kita masuk pula pada kegunaan buruj. Pada zaman dahulu, tak ada kompas, tak ada kalender. Macam mana mereka nak menunjukkan arah? Jadi mereka gunakan buruj. Para pengembara dan pedagang dalam perjalanan atau pelayaran berada di tengah laut, dia nak tengok arah dia nak pergi mana dalam keadaan yang gelap waktu malam, maka dia berpandukan buruj. Okey. Petunjuk musim pula. Buruj digunakan sebagai petunjuk musim. Kat hemisfera utara dan selatan tu ada negara 4 musim. Jadi mereka nak tentukan musim menuai bila, musim menanam bila berdasarkan buruj. Kalau kita tengok ni, saya ambil contoh ni dekat dalam buku teks. 3 sekawan ni dia dalam perjalanan, dia tak tahu dia nak pergi ke mana. Tapi yang muncul di dekat langit ni adalah buruj biduk. Jadi dia tahu buruj biduk tu menunjuk arah utara. Jadi arah utara tu sebelah sana kan. Kat bawah sini. Jadi tahu kalau pergi sana tu dia belah utara. Pelayaran pula kalau kapten dekat kapal dia tanya nak pergi mana tu, tengok apa. Kata buruj pari muncul dekat langit. So dia tahu kapal ni akan berlayar ke arah selatan. Untuk pertanian, sebenarnya yang ni salah. Ini bukan buruj biduk ni. Biduk sudah muncul. Tapi sebenarnya buruj belantik. Buruj belantik, ingat tak tadi dia muncul pada bulan Disember hingga Februari. Okay, ini bulan Januari, pukul 9 kan. Jadi dia kata lebih kurang 2 bulan lagi buruj biduk akan muncul. Bulan-bulan lagi maksudnya bulan April lah. Jadi masa itulah baru kita boleh menanam buruj biduk untuk musim menanam.
Manakala buruj Scorpio akan muncul di langit apabila tiba musim menuai, iaitu pada bulan Jun hingga Ogos. Ustazah dah ringkaskan ni penggunaan buruj untuk petunjuk arah. Arah utara, buruj biduk dan buruj belantik. Arah selatan, buruj pari. Okey, anak-anak, buruj Scorpio dia tak menunjukkan sebarang arah. Tapi buruj biduk, buruj Scorpio untuk apa? Untuk menuai. Musim menuai. Okey, ni petunjuk musim ni yang Ustazah cakap tadi. Buruj biduk, musim menanam. Buruj Scorpio untuk musim menuai. Boleh jelas boleh faham? Okey, ada juga dikatakan buruj belantik tu petunjuk arah kiblat. Okey, sebab apa? Ahli ilmu falak, saintis dah ni membuat kajian bahawa dekat bahagian pinggang ni, pinggang buruj belantik ni ada satu garisan lurus tu dia terus ke arah Kaabah. Jadi umat Islam yang ingin solat, yang tak ada kompas, dia boleh ni lah berpandukan buruj belantik ni. Kenapa buruj mempunyai masa tertentu untuk muncul di langit? Kenapa dia tak boleh muncul dalam satu malam yang sama, satu masa yang sama? Sebab apa? Sebab kemunculan buruj ni dia berdasarkan kerana bumi tu berputar pada paksinya dan dalam masa yang sama dia beredar mengelilingi matahari. Sebab tu buruj tak boleh muncul dalam satu masa yang sama. Sebab apa tadi? Saya ulang semula. Bumi berputar pada paksinya dan dalam masa yang sama dia beredar mengelilingi matahari. Okey, jom kita ingat ini formula dia. Budak perempuan suka borak, budak biduk, perempuan pari suka Scorpio, borak belantik. Ini adalah arah dia, utara selatan. Ini adalah bulan dia. 4-6 maksudnya April hingga Jun lah. Jun, Ogos, Disember, Februari. Tanamlah biduk, tuailah Scorpio. Tanamlah biduk, tuailah Scorpio. Belantik, kiblat. Belantik, kiblat. Okey, boleh ingat? Okey, Ustazah dah buat projektor buruj Ustazah nak kongsikan pada antum. Antum pun boleh cuba di rumah. Boleh rujuk buku tab muka surat 183. Okey anak-anak, hari ini Ustazah nak tunjukkan aktiviti projektor buruj. Mudah je buatnya. Kita perlukan kertas A4. Ustazah dah potong 4. Sebab ada 4 buruj kan. Letak, gunting, corong cardboard. Ustazah ambil corong cardboard ni daripada kertas tisu dapur, pembaris, jarum, pensel dan juga lampu sulur. Tapi sebab saya tak lampu sulur, saya gunakan lampu sulur dekat handphone. Okey, senang aja. Ambil kertas tadi, saya nak buat buruj yang paling mudah buruj pari. So, rakakan saiz cardboard, gunakan cardboard tu di kertas. Okay, lepas tu kita buat buruj pari. Buruj pari ni bentuk layang-layang kan. Buat besar-besar bulatan ni pun tak apa. Tekan sedikit. Ambil pembaris. Gariskan dia. Okey. Okey, siap. Buruj pari. Okey, masa kita nak lekatkan ni, kita terbalikkan dia. Kita terbalikkan dia. Supaya kita akan nampak betul-betul bentuk buruj tu dekat. So, ambil jarum, cucukkan dia. Okay, buat lubang, singkan dia. So, dah siap. Tengok hasilnya Okey, kita ambil lampu sulur. Okey, kita halakan dekat betul-betul dekat corong ni menghadap ke dinding dan lampu tutup. Supaya nampakkan efek waktu malam tu, supaya kita nampaklah cahaya buruj tu. Okey, itu sahaja. Tengok. Okey. Ni Ustazah dah buat hasilnya. Cantik kan? Ada buruj biduk, buruj belantik, buruj pari dan buruj Scorpio. Okey, Ustazah harap anak-anak boleh cuba di rumah Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan Ustazah harap
ilmu ini ilmu yang berterusan dan semakin dekat kita belajar tentang ilmu, semakin dekat juga kita dengan Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.